Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Ilahi, kita dapat berkumpul bersama-sama bagi menjayakan Forum Remaja Peringkat Negeri bagi sesi 2022. Pada hari ini, kami akan membincangkan topik iaitu alam sekitar dengan membawa tajuk kebersihan separuh daripada iman kerajaan berpadu sebagai pegangan, bersatu rakyat menjadi kekuatan. Sebelum memulakan mukadimah, moleklah sekiranya saya memperkenalkan diri saya dan juga ahli-ahli panel. Saya Nur Amirah binti Hadi selaku pengerusi forum kita pada pagi ini. Di sebelah kanan saya, Saudara Encik Ikhwan Mukmin bin Abdul Munir. Apa khabar saudara? Khabar baik Tuan Pengerusi. Dan di sebelah kiri saya pula, Saudara Nur Alia Natasha binti Rusli. Apa khabar saudari? Nama baik, saudari pengerusi. Dan di sebelah tidak lupa juga kepada panel kita yang ketiga iaitu Saudara Isyam Uzair bin Azhar. Apa khabar saudara? Khabar baik Saudari Pengerusi. Jadi itulah para panel kita pada hari ini. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak mesra. Jadi sudah mesra bukan dengan para panel kita pada hari ini? Sebelum saya mengajukan persoalan kepada para panel kita, saya akan mengulas sedikit tentang tajuk kita iaitu kebersihan separuh daripada iman kerajaan berpadu sebagai pegangan, bersatu rakyat menjadi kekuatan. Seperti tajuk yang anda semua dengar, kita mengetahui bahawa pencemaran alam sekitar semakin berleluasa di negara kita. Namun, terdapat segelintir masyarakat yang tidak tahu apakah punca dan kesannya serta cara untuk mengatasi masalah itu. Jadi, persoalan pertama kita pada hari ini ialah apakah punca dan kesan terjadinya pencemaran alam sekitar. Saya akan ajukan persoalan ini terlebih dahulu kepada Saudara Ikhwan Mukmin. Silakan saudara. Terima kasih Tuan Pengerusi. Sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Baharu. Pada pendapat saya, salah satu punca utama bagi pencemaran alam sekitar di negara kita ialah pembangunan besar yang tidak terkawal. Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat muda. Malaysia memerlukan pembangunan yang besar untuk memberikan peluang pekerjaan kepada generasi muda, dan ia juga diperlukan supaya pertumbuhan ekonomi kita berkembang dengan pesat dan juga pantas. Tetapi malangnya disebabkan oleh perkembangan ekonomi yang pesat dan pembangunan, maka pencemaran alam sekitar di negara kita semakin menjadi-jadi kebelakangan ini. Sebagai contoh, boleh dilihat di Kuala Lumpur. 50 tahun yang lepas, Kuala Lumpur mempunyai banyak hutan simpan yang sangat luas. Ia dipenuhi dengan pokok-pokok dan flora dan fauna. Tetapi jika dilihat pada hari ini, kita boleh lihat bahawa hutan-hutan tersebut ditarak, pokok-pokoknya ditebang, bukit bukau dikorek dan alam sekitarnya dirogol sewenang-wenangnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mata wang ringgit. Pada masa yang sama, saya juga percaya bahawa pencemaran alam sekitar juga berlaku disebabkan oleh penggunaan kereta yang sangat banyak. Kita ni bukanlah negara yang maju. Kita ni bukanlah negara China, negara Korea ataupun negara Jepun. Kita tidak mempunyai infrastruktur penghutan awam yang menyeluruh untuk seluruh negara. Dan hal ini dan senario ini telah menyebabkan keperluan untuk mempunyai kenderaan sendiri di kalangan rakyat Malaysia untuk meningkat secara 100%. Tetapi malangnya disebabkan oleh peningkatan permintaan bagi kereta oleh rakyat Malaysia, maka pengeluaran gas karbon dioksida dan karbon monoksida di negara kita semakin tinggi tahun dari tahun. Seperti contoh, Malaysia mendapat tangga ke-27 daripada 108 buah negara untuk pengeluaran karbon dioksida. Ini bukanlah perkara yang patut dibangga-banggakan. Dan pada masa yang sama, saya boleh lihat balik kepada isu pembangunan pesat yang tidak terkawal, di mana pembangunan di negara kita semakin banyak. Dia bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan.
apabila orang memotong pokok di Kuala Lumpur dan mentarikkan hutan sipan untuk membina pusat membeli belah, membina hotel, membina kolonial dan banyak lagi, kita mestilah tanpa ragu-ragu memastikan pencemaran alam sekitar ditangani dengan efektif disebabkan oleh kesannya kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Benar itu Saudara Ikwan. Saya sangat setuju dengan pendapat yang saudara sudah lampirkan sebentar tadi. Kita perlulah tepuk dada kerana selera jika kita sayang orang yang keluarga kita dan rakan-rakan kita. Seterusnya saya ingin mengajukan soalan yang lain kepada Saudara Ikwan. Adakah Saudara Ikwan tahu kes yang terjadi di Sungai Kinkin? Jikalau Tuan tahu, silalah Tuan uraikan lagi tentang kes tersebut. Silakan Saudara Ikwan. Peristiwa Sungai Kinkin yang berlaku pada tahun 2018 di Johor merupakan salah satu titik gelap di negara kita. Disebabkan oleh perbuatan 3 individu yang tamak halobak dan rakus untuk duit dan keuntungan, mereka membuang sisa-sisa toksik daripada kilang mereka ke dalam Sungai Kinkin. Dan disebabkan oleh perbuatan mereka, 4,000, saya ulang, 4,000 orang rakyat Malaysia terlantar di atas katil hospital. 4,000 merupakan nombor yang sangat besar, betul kan? Ini menjurus kepada salah satu kesan utama bagi pencemaran alam sekitar di negara kita, iaitu penjejasan kesihatan tubuh badan. Dan saya percaya kesan ini merupakan satu kesan yang membuktikan bahawa kita mesti menyokong usaha-usaha pihak kerajaan untuk membanteras pencemaran alam sekitar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Saudara Ikwan. Itulah tadi pendapat daripada Saudara Ikwan yang jelas dan padat. Dan konklusinya saya dapatkan bahawa kita perlulah mencegah, kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Selepas itu saya akan memberikan persoalan yang sebentar, yang awal mulanya, iaitu apakah punca dan kesannya kepada Saudari Alia. Silakan Saudari. Terima kasih Saudari Pengerusi. Bersama Saudari. Pada hemat saya, punca lain bagi pencemaran alam sekitar ialah disebabkan oleh pembuangan sampah di merata-rata. Statistik merekodkan peningkatan sebanyak 100.75% pembuangan sampah kepada 13,142 tan pada tahun 2018 berbanding pada tahun 2005 iaitu 19,200 tan. Statistik ini menunjukkan kepada kita bahawa terdapat segelintir masyarakat yang bersikap tidak bertanggungjawab dan hanya memandang enteng terhadap isu pencemaran alam sekitar di negara kita ini. Senario ini berlaku secara berterusan dalam kalangan masyarakat. Malah jika ia tidak dibendung dalam tempoh masa yang terdekat, negara kita akan ditimbuni oleh sampah sarap yang banyak dan tidak terkawal. Signifikannya, pembuangan sampah di kawasan pantai, contohnya seperti straw dan plastik makanan, mampu menjejaskan habitat hidupan akuatik seperti penyu dan ikan. Kesannya, hidupan akuatik ini akan mengalami kepupusan dalam tempoh yang terdekat kerana keadaan air yang tercemar dan kotor. Bulan kian terang, bayang kian jelas, terbuktilah bahawa semua pihak perlulah berganding bahu, bekerjasama bagai awal dengan tebing bagi merealisasikan agenda negara Malaysia sebagai sebuah negara yang bersih serta memainkan peranan masing-masing bagi memelihara alam sekitar kita dan agar generasi akan datang dapat menikmati keindahan alam kita. Sekian daripada saya. Terima kasih Saudari Alia. Di sini kita dapat lihat bahawa kita perlulah bersatu padu seperti bak kata pepatah, bulat air kerana perbentong, bulat kata kerana muafakat. Jadi kita perlulah bersama-sama menjaga alam sekitar kita kerana dengan itu kita dapat menjaga khazanah negara kita yang merupakan identiti negara. Seterusnya saya akan menunjukkan soalan yang sama kepada Saudara Ishraf. Mungkin beliau tidak sabar untuk menghujahkannya. Silakan saudara. Terima kasih Saudari Pengerusi. Sama-sama saudara. Baiklah, sehelai kertas. Percayakah anda bahawa sehelai kertas yang ringan dan nipis dapat mengakibatkan
pencemaran alam sekitar. Kertas, seperti yang kita tahu, kertas digunakan di dalam banyak sektor di negara kita, seperti sektor perindustrian dan pendidikan. Kertas digunakan dalam pembuatan kertas kerja, dalam memberikan murid-murid latihan dan sebagainya. Tahukah anda, jika kita melihat statistik Malaysia sekarang, penduduk di Malaysia yang menetap secara tetap di negara kita telah mencapai 32.4 juta orang. Ini adalah nombor yang sangat besar, dan untuk menampung penggunaan kertas di negara kita, banyak pokok yang perlu ditebang hanya untuk menampung kertas, penggunaan kertas yang sangat luas di negara kita. Seperti yang kita dapat lihat, insiden yang berlaku baru-baru ini, iaitu insiden tanah runtuh yang berlaku di Lebuh Raya, Kuala Lumpur ke Karak. Insiden ini amatlah besar impaknya kepada negara kita. Berapa banyak wang yang diperlukan untuk membaiki jalan ini. Selain itu, bukan kita sahaja yang terasa akan impak insiden ini, tetapi kehancuran flora dan fauna yang berada di situ. Kebimbangan ini pernah disuarakan beberapa kali, dan ianya juga pernah disiarkan di akhbar dan juga di kaca-kaca televisyen. Tetapi pihak berkuasa masih tidak mengambil tindakan tentang hal ini. Adakah pihak berkuasa mahu menunggu insiden ini berulang dan lebih teruk? Konklusinya, isu ini memang dipandang remeh, tetapi impaknya sangatlah besar kepada negara kita. Sekian daripada saya. Terima kasih saudara. Amat banyak yang dia dikongsikan oleh saudara tentang punca dan kesan pencemaran alam sekitar ini berlaku. Oleh itu, kita perlulah bersama-sama menjaga alam sekitar kita dan menggunakannya dengan baik. Seterusnya, tanpa melengahkan lagi masa, saya akan menanyakan persoalan yang kedua, iaitu apakah cara mengatasi pencemaran alam sekitar ini daripada berlaku dengan lebih teruk lagi. Ya, oleh itu, saya akan ajukan persoalan ini kepada Cik Alia terlebih dahulu. Cik Alia, adakah Cik Alia mempunyai pendapat tentang bagaimana cara kita ingin mengelakkan pencemaran ini berlaku secara berleluasa? Silakan Cik Alia. Terima kasih saudara pengerusi. Pada pandangan saya, antara cara menangani masalah pencemaran alam sekitar ini ialah ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka sejak dari kecil lagi, kerana mereka belum dalam dari lebuhnya. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka mengenai pendidikan alam sekitar. Sebagai contoh, amalan kita semula. Kita semula merupakan salah satu amalan yang boleh diamalkan bagi menyelamatkan alam sekitar kita, kerana kita semula ini adalah satu proses penghasilan bahan baharu daripada bahan buangan agar dapat mengelakkan pembaziran. Kita semula ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Contohnya, kita semula dapat mengurangkan pencemaran air di samping mengurangkan penghasilan bahan mentah baharu. Izinkan saya mencerah. Silakan saudara. Terima kasih Puan Pengurusi. Saya setuju dengan pendapat yang diberikan oleh Puan Alia Cik Alia Rusni yang sangat bernas. Tetapi walau bagaimanapun, saya mempunyai pandangan yang berbeza mengenai cara-cara untuk mengatasi pencemaran alam sekitar. Mengikut statistik daripada Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, di negara barat dan juga negara Malaysia, pencemaran utama alam sekitar bukanlah rakyat, tetapi ia merupakan syarikat-syarikat besar, syarikat perombongan, syarikat perkilangan, syarikat penebangan pokok dan banyak lagi. Jadi saya percaya daripada kita mestilah menarik balik lesen perniagaan bagi mana-mana syarikat yang mencemarkan alam sekitar.
dengan menggunakan Akta Syarikat 2016 dan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Seperti contoh, dengan menggunakan Seksyen 5 Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, maka Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM boleh menarik balik lesen mana-mana perniagaan yang melanggar undang-undang Malaysia, termasuklah undang-undang perlindungan alam sekitar. Tetapi adakah anda semua tahu bahawa di bawah seksyen yang sama, maka Suruhanjaya Syarikat Malaysia boleh menolak pendaftaran mana-mana syarikat yang mungkin akan melanggar undang-undang Malaysia. Ini merupakan seksyen yang sangat berkuasa kerana tanpa lesen untuk perniagaan, maka syarikat tersebut tidak boleh berniaga di Malaysia. Dan pada masa yang sama, ia akan memberikan insentif yang sangat besar kepada syarikat-syarikat tersebut untuk tidak mencemarkan alam sekitar. Pada masa yang sama, saya juga percaya bahawa kita mestilah menumpukan agensi-agensi perlindungan alam sekitar seperti yang dibuat oleh Presiden Amerika Syarikat Richard Nixon pada tahun 1970. Tetapi saya juga percaya di dalam senario situasi politik zaman sekarang, kita mestilah mengadakan program pencegahan rasuah, kerana tiada gunanya jika kita mempunyai beribu agensi agensi perlindungan alam sekitar jikalau tiada gunanya jikalau mereka dipenuhi dengan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Seperti contoh boleh dilihat di Selangor. Setiap beberapa bulan pada setiap tahun, Selangor akan mengalami masalah air, di mana syarikat pengurusan air Selangor hendak terpaksa mencatu ataupun memotong bekalan air untuk berjuta-juta rumah di Selangor. Adakah anda tahu mengapa perkara itu berlaku? Ia berlaku disebabkan oleh kilang-kilang haram yang terletak berdekatan dengan tempat penyimpanan air berdekatan dengan fasiliti-fasiliti syarikat pengurusan air Selangor. Apabila mereka terpaksa memotong air kepada rumah-rumah di Selangor, kilang-kilang tersebut akan ditutup oleh pihak berkuasa tempatan, iaitu PBT. Tetapi adakah anda tahu, selepas beberapa bulan mereka ditutup, mereka akan dibuka semula. Apabila mereka terpaksa memotong air, kilang haram tu akan dibuka. Lepas tu beberapa bulan dia akan ditutup semula. Ini merupakan satu kita yang sering berlaku setiap tahun. Dan saya percaya jikalau kita hendak melindungi alam sekitar, kita mestilah memastikan program pencegahan rasuah berjalan dengan lancar supaya negara kita dapat dilindungi, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih saudara Ikhwan kerana silakan saudara. Izinkan saya bincang. Baiklah, pada zaman yang serba moden ini, penggunaan teknologi di dalam kehidupan seharian tidaklah asing lagi bagi kita semua. Begitu juga dengan penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial oleh golongan, terutamanya golongan remaja dan juga golongan tua, boleh dilihat agak tinggi peratusannya di Malaysia. Dengan statistik ini, wujudnya selebriti media sosial yang sering diikuti oleh remaja di negara kita. Kerajaan bolehlah mengambil inisiatif daripada perkara ini. Mereka perlu cakna dalam hal ini untuk menarik minat remaja dalam isu ini untuk menjaga alam sekitar. Kerajaan perlulah, mungkin kita boleh mengupah selebriti-selebriti sosial media yang sering diikuti oleh remaja untuk menggalakkan mereka bagi mengitar semula dan menjaga alam sekitar, kerana alam sekitar kita ini penuh dengan khazanah yang menarik dan kita harus menjaganya. Baiklah saudara, seperti kita semaklum, masa menceburui kita pada hari ini. Jadi saya ingin membuat konklusi daripada panel-panel kita disebabkan masa yang sumpuk, daripada dia dibagi
cadangan yang dibagi oleh Cik Alia, benarlah kita perlu mendidik anak-anak kita daripada rumah, kerana mereka akan menghayati didikan di rumah itu apabila mereka di luar sana. Semoga pencemaran alam sekitar tidaklah berlaku sentiasa. Daripada saudara Ikhwan kita tidak perlulah syarikat tidak perlulah menjadi gunting di dalam lipatan, kerana disebabkan mereka negara menjadi kotor disebabkan pencemaran alam sekitar. Dan daripada saudara Ishraf pula, benarlah kita perlulah mengajar anak-anak muda ke arah yang baik daripada menghiburkan diri ke arah yang zalim. Dan akhir kata, kita perlulah bersama-sama menjaga alam sekitar ini, kerana alam sekitar ini adalah anugerah Tuhan yang diberi kepada kita. Oleh itu, sekian sahajalah forum kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.